Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada malam ini sama-sama kita teruskan slot Sri Kandi Sahabiat pada bulan ini, iaitu yang kali kedua lah untuk bulan ni. Kalau sebelum ni kita dah dengar ramai tokoh-tokoh wanita, tokoh-tokoh sahabiah, iaitu Khadijah, Asma Abu Bakar, Sofiyah, dan ramai lagi, Ummu Salamah, Ummu Sulaim semua kan. Okey, jadi insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi mengenai Fatimah Az-Zahra, iaitu puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kelahiran Fatimah merupakan satu rahmatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah satu-satunya keturunan nasab keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu keturunan yang suci lah, yang kita semua kenali kan sebagai umat Islam di seluruh dunia. Okey, Fatimah ni bila dia lahir? Fatimah ni lahir pada 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutuskan menjadi seorang rasul kan, iaitu pada tahun pembinaan semula Kaabah. Okay, siapakah ibu Fatimah? Fatimah ibunya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni adalah orang yang pertama memeluk Islam di muka bumi ini dan mujahidah yang pertama membantu Rasulullah dalam mempertahankan Islam. Kata Fatimah ni dilahirkan daripada dua orang yang sangat mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Khadijah. Okey. Dan Sayyidatina Fatimah ni merupakan anak bongsu daripada 7 orang adik-beradik. Kalau kita selalu nyanyi kan waktu kecil kan, anak Nabi kita ada 7 orang. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum kan. Tadi ada 7 orang. Dan Fatimah ni adalah anak bongsu, anak ketujuh daripada Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu ni, anak bongsu ni dia memang anak kesayangan lah, anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi walaupun dia adalah seorang anak kesayangan Rasulullah, sebenarnya benda ni tak menghalang untuk Fatimah ni melalui proses pentarbiahan daripada baginda Rasul, dan proses pentarbiahan dan menggalas tanggungjawab kan sebagai seorang wanita, dan tak menjadikan Fatimah ni seorang yang sombong atau bongkak dan berbangga sebagai seorang anak Nabi, tapi dia adalah seorang yang sangat menghormati kedua orang tuanya dan terbentuk peribadi yang salihah, sentiasa membantu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan Sayyidatina Aisyah pernah berkata, Fatimah Az-Zahra ialah wanita yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segi perlakuan dan tutur katanya. Nak katanya dia adalah satu kejayaan kan, lambang kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anaknya kan, Fatimah Az-Zahra. Okey. Sayyidatina Fatimah ni membesar di tengah kancah pertarungan sengit kan, pertarungan sengit antara umat Islam dan kafir Quraisy penyembah berhala kan. Ketika masih kecil, Fatimah ni sudah mengalami penderitaan. Dia dah rasakan kehausan dan kelaparan kan. Dah rasa dah diboikot 3 tahun kan, lebih daripada 3 tahun ayah dan ibu dia bersama Fatimah dan adik-beradik dah hidup menderita kan, dibuang daerah akibat pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap keluarga Bani Hashim. Katanya daripada kecil dia dah merasakan penderitaan kan, dan segala kesusahan ni sebenarnya membentuk peribadi seorang Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dah merasai 3 tahun diboikot ni pula, datang pula ujian yang lagi berat kepada Fatimah, iaitu wafatnya Sayyidatina Khadijah kan.
hilanglah punca kasih sayang seorang ibu kepada Fatimah, kan. Dan ketika masih kanak-kanak juga, Fatimah dah menyaksikan sendiri ujian-ujian getih, kan, gangguan-gangguan, penganiayaan, kan, daripada kafir Quraisy ni terhadap ibu dan ayahnya serta seluruh umat Islam waktu itu, kan. Yang mana dia dah menyaksikan keteguhan dan ketegasan orang mukmin, betapa gagah dan beraninya orang mukmin ketika itu, kan, memperjuangkan dan menghadapi komplot-komplot orang Quraisy, kan. Suasana perjuangan tu yang membekas dalam diri Fatimah Az-Zahra ni, dan memainkan peranan penting lah dalam pembentukan peribadi dan mempersiapkan kekuatan rohani Fatimah Az-Zahra untuk menghadapi kesukaran-kesukaran di masa hadapan, kan. Membentuklah peribadi seorang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibu Fatimah ni, iaitu Sayyidatina Khadijah, wafat, dia hidup bersama ayahandanya, kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah satu-satunya orang yang paling dicintai oleh Fatimah, kan, Nabi Muhammad ni. Dia lah orang yang sentiasa meringankan penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidatina Khadijah wafat, kan. Pada suatu hari Fatimah ni dia menyaksikan sendiri, kan, ayah dia iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, kan, daripada berdakwah, dan tengok penuh kepala dan tubuh badan dia penuh dengan pasir, kan, ketika yang kafir Quraisy lemparkan ketika Nabi sedang sujud, kan. Jadi dengan hati yang sedih, dia sedih, kan, tengok ayah dia penuh dengan pasir-pasir kotor, kan, kat tubuh badan, dan pun terus menangis dan membersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi kesedihan Fatimah ni Nabi Muhammad perasan, kan. Nabi Muhammad sedarlah akan kesedihan Rasulullah, kesedihan Fatimah ni. Nabi Muhammad sedar dengan kesedihan Fatimah ni, dan Nabi Muhammad pun membelai kepala puteri baginda dan berkata, jangan menangis, Allah melindungi ayahmu dan akan memenangkannya dari musuh-musuh agama dan risalahnya. Jadi dengan kata-kata penuh semangat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, menanamkan daya juang yang tinggi, kan, kepada Fatimah, dan menanamkan kesabaran dan ketabahan, dan kepercayaan bahawa Islam ni akan menang suatu hari nanti, kan, insya-Allah. Walaupun sebab dia nampak, kan, Nabi Muhammad sentiasa berdakwah walaupun sentiasa dihina dan dicaci, dianiaya oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad terus melaksanakan tugas risalah, kan, risalah sebagai seorang rasul menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Pada waktu yang lain, Fatimah dia menyaksikan ayahandanya pulang dari penuh dengan kotoran daripada kulit janin unta yang baru dilahirkan, kan. Lagilah sedih, lagi Fatimah sedih, kan. Balik-balik tengok badan Rasulullah penuh dengan najis daripada unta, kan. Jadi yang baling ni adalah Uqbah bin Mu'aith, Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf, kan. Jadi melihat ayah dia penuh dengan najis, jadi Fatimah ni terus menangis dan membersihkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Tapi Nabi pun tahu benda ni dah satu benda yang keterlaluan, kan. Jadi Nabi Muhammad pun berdoa, ya Allah, celakalah orang-orang Quraisy itu, celakalah Uqbah, kan, celakalah Umayyah dan Ubay bin Khalaf, kan. Jadi daripada peristiwa-peristiwa yang Fatimah lalui, iaitu apa yang dia nampak, apa yang dia lihat, situasi yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sedikit sebanyak sangat membantu dalam mendidik peribadi Fatimah Az-Zahra itu sendiri, kan. Dan diriwayatkan bahawa Fatimah ni dia membina rumahnya sendiri secara berseorangan dalam banyak hari lah, dan katanya sebab orang Arab ni dia akan bila dia ada rumah tu ada tambahan bilik ke apa, jadi Fatimah ni dia buat bahagian rumah dia sendiri, kan. Kata betapa bukan orang biasa-biasa lah, kan. Kita tak adanya nak buat kerja-kerja berat, kan. Tapi Fatimah ni dia mampu, kan.
dengan peribadi seorang Fatimah ni. Dan dia juga membantu dalam memberi bantuan dan merawat luka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda luka di dalam peperangan Uhud. Jadi yang kita tahu dalam peperangan Uhud ni Nabi Muhammad memang luka yang agak teruk lah kan. Jadi waktu para sahabat turun daripada bukit Uhud tu, dan jadi orang kafir Quraisy terus attack Nabi kan. Jadi pada waktu ni lah Nabi Muhammad banyak luka, dan Fatimah lah yang merawat luka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi apabila Fatimah meningkat dewasa, ramai orang kan berminat untuk meminang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Ramailah orang muslimin Mekah kan. Antaranya adalah Abu Bakar, Umar kan. Tapi Rasulullah menolak pinangan tersebut dengan baik kan. Seolah-olah Rasulullah ni memang menunggu pinangan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kan. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah, Sayyidina Ali pun masuk meminang Sayyidatina Fatimah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan pinangan tersebut kan. Jadi Ali memang sangat gembira dan melakukan sujud syukur kan. Daripada perkahwinan ini, Rasulullah mendoakan mereka dengan keberkatan dan rezeki keturunan yang baik kan. Jadi majlis akad nikah ni disaksikan oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Talha dan Zubair daripada kalangan Muhajirin, dan bilangan yang lebih kurang sama juga daripada kalangan Ansar. Nak katanya majlis ni disaksikan oleh orang-orang yang soleh lah, orang-orang yang baik. Okey. Kemudian Fatimah pun berpindah masuk ke rumah Ali kan, dengan kelengkapan rumah yang tak begitu banyak lah. Sebagaimana diceritakan, alas tidur mereka pun daripada kulit yang dipadati dengan sabut. Nak kata kehidupan Ali dan Fatimah ni adalah kehidupan yang sangat bersederhana kan. Tapi lama-lama Rasulullah dia tak dapat nak menahan rindu kepada Fatimah kan. Fatimah ni anak kesayangan dia tak boleh nak hidup jauh daripada Fatimah kan. Jadi Rasulullah ni dia berazam untuk mengajak Fatimah berpindah ke rumah bersebelahan, berdekatan bersebelahan dengan rumah baginda. Jadi perkara tersebut pun diketahui oleh jiran sebelah rumah Rasulullah ni, iaitu bernama Nu'man bin Al-Harithah. Lalu beliau berjumpa dengan Rasulullah dan menghadiahkan rumah tersebut kepada baginda kan. Nu'man bin Harithah ni kata, sesungguhnya hartaku dan kekayaanku yang diambil oleh baginda Nabi lebih aku sukai daripada hartaku dan kekayaanku yang tidak diterima oleh baginda. Katanya Nu'man bin Al-Harithah ni memang sangat bermurah hatilah untuk memberikan rumah ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Fatimah dan Ali pun berpindah ke rumah tersebut kan. Sejak daripada berpindah berdekatan ni, setiap kali waktu subuh Rasulullah dia akan singgah dulu ke rumah Fatimah dan memberi salam kan, mendoakan kebaikan dan sebagai mengejutlah Fatimah daripada tidur kan. Begitu juga setiap kali pulang daripada permusafiran, Rasulullah akan pergi dulu ke Masjid Nabawi, solat 2 rakaat dan pergi ke rumah Fatimah untuk beberapa ketika dulu, baru pergi ke rumah isteri-isteri baginda. Nak kata betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa rapatnya Rasulullah dengan Fatimah. Diriwayatkan bahawa Fatimah ni beliau hidup sangat berdikari dan banyak menguruskan rumah tangga sendirian tatkala Sayyidina Ali keluar berjuang dan berjihad kan. Sebab kita tahu kan, Rasulullah dan para sahabat dulu memang sentiasa keluar, selalu sangat keluar untuk berjihad, untuk menegakkan agama Allah, berdakwah, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Dan jadi Fatimah ni dia akan menguruskan rumahnya sendirian kan. Jadi suatu hari Fatimah mengadu kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abu Talib tentang kesakitan pada tangannya kerana keletihan menggiling gandum untuk membuat roti. Jadi Sayyidina Ali kata, bapa kamu telah datang membawa balik tawanan perang. Berjumpalah dia dan mintalah seorang khadam untuk membantumu.
Jadi Sayyidatina Fatimah ni pun pergi bertemu bapanya dan menyatakan hasrat untuk mendapatkan seorang khadam untuk membantu tugasan harian dekat rumah kan. Tapi Rasulullah tak dapat nak memenuhi permintaan daripada anak kesayangannya itu. Lalu baginda pun pergi menemui Fatimah dan Ali. Baginda berkata, nak tak aku ajarkan kepada kamu berdua perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu minta daripadaku. Jadi apabila kamu berdua berbaring untuk tidur, bertasbihlah subhanallah 33 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali dan bertakbir Allahu Akbar 33 kali. Ia adalah lebih baik untuk kamu berdua daripada seorang khadam. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dia adalah satu penawar ringkas lah yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada anak dan menantunya untuk meringankan keletihan. Jadi benda ni benda yang sangat bagus, sangat baik untuk kita amalkan sehari-harian. Untuk meringankan keletihan dan kesusahan hidup kita kan, dapat menenangkan lagi hati kita. Jadi Saidina Ali pun terus mengulang-ulang kalimah Rasulullah ajarkan ni, dan katanya Ali berkata, demi Allah aku tidak pernah meninggalkannya semenjak ia diajarkan kepadaku. Dia merasakan perbezaan kehidupan mereka kan. Jadi benda ni satu amalan yang sangat bagus lah untuk kita amalkan kan, pada ibu-ibu, ayah-ayah kan, suami, isteri, siapa saja yang merasai kepenatan kan, setiap hari kita mendidik anak, menjaga, bekerja lagi apa semua kan, untuk melakukan tugasan-tugasan seharian kita. Kita sambil membaca zikir ini kan. Okey, Sayyidatina Fatimah dikurniakan anak-anak yang soleh. Dia ada 5 orang anak, iaitu Hasan, Husin, Muhsin, Zainab dan Kalthum. Jadi nama anak dia yang perempuan tu lebih kurang lah dengan nama, samalah dengan nama adik-beradik dia sendiri kan. Jadi ketika mana Hasan lahir, Rasulullah SAW bertanya tentang nama kan. Jadi mereka menjawab namanya adalah Harban. Tapi Rasulullah kata bal huwa Hasan. Jadi Rasulullah yang menamakan cucu pertama baginda lah, iaitu Hasan. Rasulullah yang menamakan cucu baginda kan. Rasulullah sangat rapat dan mesra lah dengan Fatimah ni, dengan anak-anak Fatimah kan. Sebab kan ada kisah yang cucu baginda memanjat belakang baginda SAW ketika sedang solat. Lalu baginda memanjangkan sujud supaya cucunya tidak terjatuh kan apabila baginda bangun kan. Tunggu dulu, nak kata betapa rapatnya Rasulullah SAW dengan cucu-cucunya kan. Jadi Rasulullah kerap menyinggah ke rumah Fatimah dan serta membantulah secara sukarela menguruskan cucunya ketika Fatimah dan Ali sedang berehat. Kata Rasulullah memang sangat rapat, sangat sayang kepada cucu-cucu baginda. Dan seterusnya pada satu malam baginda mendengar Hasan meminta air minuman. Lalu baginda SAW membantu mencedokkan air dan memberikan minum kepada Hasan dan Husin. Dia orang berjiran kan. Jadi bila Rasulullah dengar, dia pun tolong bantu Fatimah dan Ali, tolong bantu cucu-cucu dia untuk mendapatkan air kan. Jadi antara tanda kasih sayang antara Rasulullah dan Fatimah ni pula, Fatimah ni bila dia hadir ke tempat Rasulullah, dia akan mencapai tangan putrinya dan mereba beliau atau duduk bersebelahan dengan baginda di dalam majlis. Ni cerita waktu Fatimah kecil dan zaman remaja kan. Jadi bila Nabi Muhammad SAW datang ke tempat ataupun ke rumah Fatimah, beliau akan bangun dan menyambut kedatangan Rasulullah dan mencium tangan baginda. Ni antara salah satu adab-adab lah kita dengan kedua-dua orang tua kita yang sangat kita sayangi kan. Jadi ada suatu kisah semasa Rasulullah SAW hampir wafat. Nabi SAW memanggil Fatimah dan membisikkan sesuatu kan kepada Fatimah. Jadi Fatimah pun menangis kesedihan kan. Jadi baginda pun memanggilnya sekali lagi dan membisikkan sesuatu sehingga Fatimah tertawa. Jadi Aisyah pun pelik kan. Fatimah ni mula-mula dia menangis, lepas tu
dia gembira kan. Jadi Aisyah pun bertanya tentang hal itu kepada Fatimah dan Rasulullah menjawab, dan Fatimah pun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku bahawa baginda akan wafat dengan sakit yang sedang dihadapinya. Rasulullah sangat sakit kan untuk wafat. Jadi lantas aku pun menangis, Fatimah pun menangis kan mendengar cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda menyambung lagi bisikannya, iaitu membisik kepada Fatimah bahawa kata, aku adalah ahli keluarganya yang pertama akan menyusul selepas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga turut menghiburkan Fatimah bahawa Fatimah ni adalah ketua atau penghulu wanita sekalian alam. Tadi bila Fatimah mendengar tu, dia pun tersenyum kan. Jadi dia kata, alangkah menderitanya ayahanda. Lalu Rasulullah SAW berkata, selepas hari ini tidak ada lagi penderitaan ke atas ayahandamu. Jadi tu satu kesakitan yang terakhir lah yang Rasulullah SAW rasa, iaitu kesakitan untuk wafat kan. Jadi Sayyidatina Fatimah ni dia wafat lebih kurang 3 bulan selepas daripada Rasulullah wafat kan. Ada riwayat lain yang mengatakan 6 bulan. Jadi gitulah kan cerita tentang Sayyidatina Fatimah, iaitu puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun dengan kesusahan hidup kan, kesusahan hidup, penderitaan tu sebenarnya yang mendidik Fatimah ni menjadi seorang yang kental, jadi seorang yang hebat, hebat dalam mendidik anak-anaknya kan. Anak-anak dia adalah anak-anak yang saleh dan salihah, penyambung risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesusahannya tu tak membuatkan dia terus putus asa kan. Tapi kesusahan tu sebenarnya yang membangkitkan Fatimah untuk sentiasa menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas berkahwin, Fatimah ni lah yang sentiasa membantu urusan dakwah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi dia wafat tidak lama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi tak lama selepas Rasulullah wafat, jadi Fatimah pun meninggal dunia kan. Jadi tak lamalah kehidupan Fatimah ni kan. Jadi insya-Allah sampai sini sahaja perkongsian tentang Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mendengar cerita tentang Fatimah ni dapat mencelikkan mata kita, mencelikkan jiwa kita kan, menyadarkan kita, membantu kita kan, sebagai titik tolak untuk kita berubah ke arah yang lebih baik, menjadi seorang wanita yang terdidik peribadinya, menjaga maruah diri kita kan, dan sentiasa menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam susah dan senang kan. Sebenarnya kesusahan hidup kita ni lah yang dapat mendidik kita untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi kan di masa hadapan, insya-Allah. Jadi sampai sini sahaja untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.